Nasional 8 edisi 11 Januari 2016. Saksikan paparan utama malam ini. Optimumkan perbelanjaan bukan berjimat cermat, fokus pentadbiran awam tahun ini. Lesen ekspor dibeku jika gagal patuhi prosedur operasi standard ditetapkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hani Muhili. Dan saya Ivan Toh. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mahu anggota pentadbiran dan penjawat awam melaksanakan langkah mengoptimumkan perbelanjaan dan bukan mengenakan pendekatan berjimat cermat. Beliau juga mahu penjawat awam menggunakan daya fikiran kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produktiviti. Dua perkara itu perlu menjadi tumpuan utama dalam pentadbiran kerajaan tahun ini untuk menangani faktor luaran yang tidak dapat dikawal oleh Malaysia. Jelas lagi, iaitu pertama kita mesti mengoptimumkan perbelanjaan kita. Bila saya sebut mengoptimumkan, saya tidak bermaksud sebagai satu langkah austerity. Kita potong sana, potong sini, kurang sana, kurang sini, tidak. Tetapi kita melihat bagaimana setiap ringgit yang nak kita belanjakan boleh mendatangkan hasil ataupun kesan yang paling besar. Itu yang saya maksudkan. Saya pun nak tekankan produktiviti. Jangan kita fikir nak potong, nak kurang, tapi kita boleh tambah lagi usaha kita. Usaha kita bukanlah erti kata bahawa kita bekerja keras saja, tambah lagi waktu kita bekerja, tapi menggunakan minda kita. Berfikir secara inovatif, secara kreatif, cari solution. Saya selalu tekankan, give me solution. Dan inilah yang patut kita lakukan. Datuk Seri Najib menyampaikan amanat beliau pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Ia perhimpunan pertama bagi tahun 2016. Dalam pada itu, satu kumpulan kecil akan ditubuh bagi melihat kembali projek kerajaan yang tertangguh dan mencari penyelesaian berkesan. Saya bersama-sama dengan Timbalan dan Menteri KSN akan duduk bersama dan jemput. Kita akan panggil kementerian agensi berkenaan melihat bagaimana kalau satu-satu projek itu terlambat, apa sebabnya. Kita nak selesaikan. Kalau proses menyusahkan, melambatkan, lihat semula pada proses itu. Saya minta pihak ICU jadi sekretariat untuk mengenal pasti di mana tempat-tempat tertentu yang boleh kita beri tumpuan. Pada perhimpunan itu juga Perdana Menteri sekali lagi menegaskan dana rakyat tidak digunakan untuk menyelesaikan isu 1MDB. Dan soal 1MDB umpamanya telah pun kita yang saya janjikan pada rakyat tempoh 6 bulan sudah pun nampak penyelesaiannya. Yang kita banggakan penyelesaiannya dalam bentuk bukan MOU tapi agreement yang ditandatangani. Dan yang lebih mustahak ini tidak menggunakan dana rakyat sama sekali. Ini perlu saya jelaskan. Dua lagi kaki tangan pejabat tanah dan galian PTG Pahang direman 6 hari mulai hari ini untuk membantu siasatan kes rasuah pelumbungan boksit. Menurut pengarah siasatan SPRM Dato' Azam Baki, suspek berusia 51 dan 57 tahun. Perintah reman diperoleh daripada Magistrate Nur Aisah Muhammad di Mahkamah Kuantan pagi tadi. Mereka ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Kedua-dua suspek antara 6 pegawai PTG yang dipanggil ke pejabat SPRM di Pahang semalam berkaitan isu penjualan borang pemindahan mineral borang 13D. Penahanan terbaharu itu menjadikan jumlah kesemua yang ditahan SPRM kepada 9 orang, terdiri daripada 6 pegawai PTG dan 3 orang awam. Dalam pada itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob menggesa semua pihak tidak mempertikai siasatan SPRM agar ia bersifat telus. Urusan SPRM ni
Tak usah ungkit. Biar dia akan ambil tindakan. Dia akan ambil tindakan lanjut. Jangan kacau dia. Dia tahu nak buat. Ikan bilis, ikan besar apa dia kecil nangkap. Dia ada jaring, dia ada pancing. Sementara itu, Polis Pahang mewujudkan 9 pusat pemeriksaan yang beroperasi 24 jam sebagai tindakan penguatkuasaan terhadap isu pelumbungan boksit. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Sharifuddin Abdul Ghani berkata pusat pemeriksaan yang mula beroperasi Sabtu lepas itu melakukan kawalan keselamatan dan pemeriksaan ke atas lori boksit. 9 pusat pemeriksaan itu ialah Bukit Kuantan, Tanjung Pasir, Kampung Padang, Taman Datuk Rashid, Shah Padu, berhadapan Pejabat Sirim di Jalan Pintasan Kuantan, Bukit Penggorak, Sungai Ula dan Jabor. Operasi dijalankan dalam 2 fasa. Pertama dari 9 hingga 14 Januari bagi memastikan hanya lori muatan boksit yang mengikut peraturan dan syarat permit dibenarkan ke pelabuhan. Fasa kedua selama 3 bulan bermula 15 Januari hingga 14 April. Ia bagi menentukan semua kegiatan pelumbungan dan pengangkutan boksit dihentikan sepenuhnya. Apa yang telah disarankan oleh YAP Menteri Besar, yang mana kita ada 9 poin untuk dibuat pemantauan sekatan jalan raya, ya, dan juga pemantauan pemeriksaan kepada semua kenderaan-kenderaan, bukan saja bauxite, mungkin yang lain pun kalau melalui kita akan ambil tindakan jika mereka ini melakukan kesalahan. Pemeriksaan itu turut melibatkan beberapa agensi lain termasuk Pejabat Tanah dan Galian Pahang, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Dalam tempoh 48 jam beroperasi, sebanyak 67 buah lori telah diperiksa, manakala 7 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan seperti tiada lesen dan cukai jalan. Datuk Seri Sharifuddin memberitahu media selepas majlis penyerahan dan pelepasan kereta peronda polis dan motosikal unit rondaan bermotor kontingen Pahang di Kuantan. Aktiviti pelumbungan boksit itu turut menjejaskan pendapatan 500 nelayan di Beserah, Kuantan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, jika tidak diatasi segera, banyak lagi masalah akan dihadapi nelayan. Selain itu, turut terjejas tanaman kelapa sawit yang majoritinya milik peneroka Felda. Itu antara kita telah mendapat laporan berkaitan dengan aktiviti perikanan di tepi pantai. Expected to last how long? Sehingga soal menguruskan bauxite ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain masalah pelumbungan boksit yang menjejaskan nelayan dan tanaman, tidak ketinggalan akibat bencana alam, pengeluaran padi turut terjejas. Datuk Seri Ahmad Syabri bercakap dalam sidang media selepas majlis amanat bersama kaki tangan kementeriannya di Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar menegaskan lesen mengeksport boksit ke luar negara akan dibekukan jika pengusaha gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Tiada kompromi terhadap individu yang gagal mematuhi syarat yang telah dikeluarkan sebaik tamat tempoh 3 bulan arahan moratorium yang dikeluarkan Rabu lalu. Timbalan Menterinya Datuk Hamid Samuri berkata pemantauan akan dilaksanakan dengan kerjasama kementerian dan agensi-agensi lain sebelum tindakan selanjutnya diambil mengikut bidang kuasa masing-masing. Setakat ini, kerja-kerja pelumbungan dan pengangkutan boksit masih berjalan, namun bermula Jumaat ini semuanya akan dihentikan. Sementara pada Februari, kerja-kerja membersih dan mengeluarkan stok yang ada di pelabuhan akan dilaksanakan, diikuti bulan seterusnya ditetapkan untuk membersihkan stok boksit yang berada di luar Kuantan. Selepas tempoh 3 bulan moratorium, SOP baru akan dikuatkuasa sebelum tindakan membekukan lesen mengeksport dikeluarkan. Kekuatan negara anggota Commonwealth terletak kepada nilai kebersamaan dan kepelbagaian di mana setiap ahlinya mempunyai suara yang sama tanpa mengira saiz atau kedudukan ekonomi negara anggota. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata persidangan speaker dan yang dipertua negara-negara Commonwealth CSPOT ke-23 di Kota Kinabalu, Sabah
merupakan medan terbaik bagi negara anggota berkongsi pengalaman dan amalan terbaik. There should be no task too difficult to overcome because all of us, be it member of executive, legislative and the judiciary, are involved in governance, and together we must strive to improve the standard of living of our people. The promotion of human dignity and equality, as well as the strengthening of national institutions that can guarantee fair, accountable and transparent governance. 3. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap merasmikan CISPOC ke-23 di Kota Kinabalu. 50 speaker dan yang dipertua Dewan Negara-Negara Commonwealth dari 43 negara hadir pada persidangan itu. Turut hadir Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Amin Mulia, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Keruak. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengalu-alukan pengiktirafan speaker dalam menangani secara kritis terhadap proses tadbir urus, khususnya melibatkan agenda kemerdekaan, keselamatan, keistimewaan dan pembangunan parlimen. Ia selaras komitmen Malaysia menegakkan 16 prinsip teras dalam piagam Commonwealth. Committing to good democratic principle, human rights, peace and security, tolerance and respect, freedom of expression, expression of power, rule of law, and good governance are principles already enshrined in our Constitution. Terdahulu ketibaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan delegasi disambut dengan penuh adat tradisional suku etnik Bajau menggunakan kenderaan berhias berkonsepkan usungan atau dalam dialek Bajau dipanggil usunan. Kes saman fitnah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap bekas Presiden MCA Tun Dr. Lim Leong Sik berhubung dakwaan menyalahguna dana kerajaan dirujuk kepada mediasi mahkamah. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk John Louis O'Hara menasihatkan kedua-dua pihak berbuat demikian supaya kes itu diselesaikan secara baik. Menurut Peguam Datuk Seri Najib Datuk Muhammad Hafaz Rizam Harun, mahkamah menetapkan 18 Februari nanti bagi melihat perkembangan proses mediasi itu sebelum ditentukan prosedur seterusnya. Bagaimanapun pihaknya akan memfailkan jawapan terhadap penyataan pembelaan Tun Dr. Lim Leong Sik esok. Dalam huruf saman dan penyataan tuntutan difailkan pada 27 Oktober tahun lalu menyatakan Tun Dr. Lim mengeluarkan kenyataan fitnah melalui sebuah portal bertarikh 3 Oktober 2015. Defendant secara salah dan berniat jahat mengeluarkan kenyataan fitnah dalam satu majlis di sebuah kolej di Ibu Negara. Perkataan fitnah itu antaranya membawa maksud Datuk Seri Najib menyalahguna dana kerajaan bagi kepentingan peribadi, menyalahgunakan dana YMDB serta mengkhianati kepercayaan rakyat. Selepas 18 Januari ini, tindakan potongan gaji mandatori akan dikenakan kepada kesemua peminjam yang tidak menjelaskan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Sebelum tarikh berkenaan, peminjam yang bermasalah disaran berunding dengan PTPTN bagi mengelakkan berdepan dengan tindakan terbabit. Ia bagi mencari kaedah bayaran terbaik peminjam. Pengerusi PTPTN Datuk Syamsul Anwar Nasarah berkata tindakan itu sebelum ini dikenakan terhadap 3,193 penjawat awam yang gagal membayar balik pinjaman berjumlah 28 juta ringgit. Amaun potongan gaji yang dilaksana adalah berasaskan kepada jumlah baki semasa dibahagikan dengan baki tempoh bayaran balik. PTPTN mengembalikan semula amaun potongan setelah ditolak ansuran bulanan berdasar jadual bayaran balik semasa kepada 3,193 peminjam terlibat. Sekiranya peminjam yang terlibat gagal berunding dalam tempoh masa ditetapkan, jumlah ansuran potongan gaji mandatori yang dinyatakan dalam surat yang diterima mereka akan dikenakan semula kepada peminjam. Langkah pelaksanaan potongan gaji mandatori itu adalah antara langkah terakhir apabila peminjam didapati gagal untuk melakukan pembayaran balik menerusi pelbagai kaedah lain. Kita mahu menjamin
supaya kita mampu menyediakan dana secukupnya kepada pelajar berikutnya. Kerana dalam setahun kita perlukan 5 bilion ringgit. 5 bilion ringgit. 5 bilion ringgit, angka yang besar untuk menyediakan kepada 200,000 pelajar baru dan 400 pelajar sedia ada di universiti. Angka ini cukup banyak. Dalam tempoh 5 tahun untuk capai sebuah negara maju, kita perlukan 25 bilion lagi daripada sekarang. PTPTN juga akan menemui Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX sebelum tarikh itu untuk menjelaskan isu berhubung pemotongan gaji penjawat awam. 58 kg serbuk ekstasi, 5,290 biji pil ekstasi dan sekilogram syabu untuk pasaran 190,000 penagih dirampas dalam sebuan di Taman Sri Pelangi, Johor Bahru. 6 lelaki ditahan dengan nilai jumlah keseluruhan rampasan 8.1 juta ringgit. Dadah yang dirampas itu untuk dipasarkan di Singapura dan Indonesia. Pada sidang media di Johor Bahru, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, sebuah dilakukan di sebuah rumah yang dijadikan makmau memproses dadah. Polis melakukan 5 sebuah antara pukul 3.20 petang Isnin hingga 12.20 pagi semalam di 5 lokasi berasingan. 4 laras ngawang angin serta 2 pistol angin turut dirampas. Tahun ini kita berhasrat untuk menangkap lebih ramai lagi di bawah langkah-langkah pencegahan khas. No mercy, no sympathy. Dan jangan ada pihak yang cuba nak memperjuangkan hak-hak pengedar dadah. They do not deserve any sympathy or empathy or any support. These are killers. Let me make it very clear. Drug lords or drug idiots, drug pushers, they do not deserve any kind of empathy or sympathy or any kind of mitigation. If the court finds them to be hanged, they must be hanged. 2 suspek ditahan dalam sebuah di makmah mereka di Taman Sri Pelangi untuk menemui 2 kilogram serbuk bahan kimia dan sejumlah botol berisi bahan kimia, 2 butir peluru dan peralatan memproses ekstasi. Manakala 4 lagi lelaki ditahan di Taman Sutra, Century Garden, Bandar Permas Jaya dan Taman Daya. Turut disita sebuah motosikal Ducati dan Kawasaki, 3 buah kereta dan wang tunai dengan jumlah keseluruhan RM390,000. Kesemua mereka diremah mengikut Seksyen 3+9B Akta Dadah Berbahaya 1952 hingga 15 Januari ini untuk siasatan lanjut. Seorang warga Indonesia berketurunan Arab dipenjara 9 bulan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kerana memiliki bahan penerbitan berkaitan kumpulan militan Al-Qaeda pada September lalu. Tertuduh Hani Yahya, 40 tahun, mengaku bersalah dan hukuman penjara terhadapnya berkuat kuasa hari ini. Hani yang bekerja sebagai juru perunding syarikat minyak dan gas didakwa melakukan kesalahan terbabit di perkarangan kondominium Casa Mutiara, Jalan Hang Isap, Bukit Bintang pada jam 9 malam 24 September tahun lalu. Pertuduhan dibacakan Hakim Datuk Nordin Hassan, manakala pendakwaan dikendali Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Tertuduh diwakili Peguam Bela Rosal Azimin Ahmad. Kes dibicara mengikut Seksyen 130JB-1-A Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 7 tahun atau denda. Permintaan tinggi daripada orang ramai untuk memiliki kenderaan mewah dengan harga yang murah menjadikan kereta klon laris di negeri-negeri utara Semenanjung. Bagaimanapun, kegiatan membeli dan menggunakan kereta klon itu terbongkar apabila Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menahan 21 kereta klon pelbagai jenama dalam operasi khas di Kedah sejak Jumaat lepas. Menurut Pengarah Penguatkuasa JPJ, Datuk V. Valuban, semua kenderaan terbabit disita dalam sebuah di sekitar Sungai Petani dan Kulim. Kita kena faham, kenderaan klon ni kadang-kadang mereka tak letak dekat dengan negara yang dibawa masuk. Selalunya lah. Dia bawa kenderaan ni kepada negeri-negeri yang jauh orang pergi kan. Dan orang selalunya dia mesti dengan cash, beli dengan cash.
Terengganu, Kelantan tu jauh sikit kan daripada kenderaan import ni. Dan juga di Kedah macam tu. Sejak 1 Januari lalu, skuad khas JPJ merampas 100 buah kereta klon dengan nilai rampasan RM2 juta berdasarkan harga purata RM20,000 setiap unit kenderaan. Skuad khas JPJ digerakkan secara serius bermula 1 Januari lalu dan memesan lebih 3,000 kereta klon yang kebanyakannya dibawa masuk dari Singapura. JPJ Kelantan pula mendedahkan kebanyakan pembeli kereta klon di negeri itu terdiri daripada penjak awam walaupun menyedari ia menyalahi undang-undang. Pengarah JPJ Kelantan, Mahasan Mustafa berkata kebanyakan mereka terpengaruh dengan harga murah yang ditawarkan rangkaian sindiket kenderaan klon. JPJ Kelantan mendapati pelbagai jenis kenderaan mewah seperti Honda Jazz, Toyota Wish, Subaru Impreza, Honda Odyssey, BMW dan Mercedes-Benz boleh dimiliki dengan harga serendah RM5 hingga RM25,000. Kalau kita sebagai pembeli orang awam ni, kalau harga murah tu jangan belilah. Nasihat kita nak bagi tahu dari segi kereta tu susah. Kita tak boleh cam, tapi anggota-anggota kita yang dilatih tu dia tengok kereta sedang berjalan tak jalan pun dia cam dah. Menurut Mahasan, mereka berurusan dengan sindiket melalui laman sosial Facebook dan WhatsApp. Sepanjang tahun lepas, 96 kereta klon di negeri itu disita dengan nilai pasaran dianggarkan mencecah jutaan ringgit. Kebanyakan kenderaan yang disita itu dibawa masuk dari Singapura tanpa nombor chassis dan nombor pendaftaran palsu. JPJ akan mengawasi aktiviti penjualan kenderaan klon di negeri itu dan bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menggerakkan operasi mengesan kenderaan klon di seluruh negeri. Jabatan Bomba dan Penyelamat bersiap sedia menghadapi kemungkinan berlaku kebakaran hutan sepanjang musim panas dan kering akibat fenomena El Nino yang melanda negara ketika ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, Datuk Soiman Jahid, kawasan hutan yang biasa berlaku kebakaran sudah dikenal pasti. Ia berdasarkan statistik kawasan hutan gambut di Selangor, Johor, Perak, Sabah dan Sarawak sering terbakar pada musim panas. Dari segi persiapan jabatan untuk menangani kesan El Nino dan bilangan kebakaran beluka kawasan terbuka yang meningkat ini, jabatan telah mempersiapkan dari segi peralatan pam-pam, dari segi jentera-jentera dan keanggotaan di seluruh negara. Sekiranya keadaan menjadi tidak terkawal dan sebagainya, kita telah bersiap sedia dari segi keanggotaan, peralatan, strategi dan sebagainya. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga telah mengambil langkah pencegahan dengan kerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Meteorologi, Jabatan Perhutanan dan pihak berkuasa tempatan. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka atau membuat pembersihan kawasan pertanian dan ladang. Rakyat Johor diberi jaminan tiada lagi bekalan air berjadual di negeri itu meskipun fenomena El Nino mula melanda negara. Exco Kerja Raya Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri Datuk Hasni Mohamad berkata program jangka pendek yang dilakukan kerajaan negeri mampu menangani ancaman El Nino. Kita bakal menghadapi ancaman El Nino dan cuaca terik yang berpanjangan. Maka dengan adanya beberapa program yang sedia ada seperti bekalan air mentah di Rapid, PAMIN, itu dapat menyelesaikan isu kekurangan bekalan air di kawasan Pengerang. Bekalan air berjadual di beberapa kawasan di Pasir Gudang, Masai dan sebahagian Johor Bahru ditamatkan hujung bulan lalu berikutan tren positif kenaikan paras empangan Sungai Layang dan keberkesanan inisiatif lain. Manakala catuan air di Kota Tinggi akan ditamatkan 15 Januari ini. Keupayaan takungan air di beberapa empangan menggunakan sumber air dari Sungai Johor akan dapat ditingkatkan apabila Sungai Johor siap Mac depan.
Kesemua 3 pendaki yang keletihan semasa mendaki Gunung Bintang, Kulim, Kedah awal pagi semalam berjaya diselamatkan hari ini. Mereka dibawa turun menggunakan helikopter oleh Jabatan Bomber dan Penyelamat Kedah. Jabatan Bomber dan Penyelamat dalam satu kenyataan berkata 3 pendaki tersebut ialah Syahfizan Ramli, 28 tahun, Faizal Abu Bakar, 30 tahun, dibawa keluar pagi tadi, manakala Ashraf Muhammad, 28 tahun, diselamatkan semalam. Ketiga-tiga pendaki dari Kuala Lumpur itu memulakan pendakian di Gunung Bintang pada pukul 1 pagi semalam sebelum salah seorang daripada mereka mengalami kekejangan kaki. Ashraf yang membuat panggilan kecemasan ditemui pada pukul 12.30 hari, manakala 2 lagi rakannya berjaya dijumpai pada pukul 2.07 petang. Proses membawa turun mangsa pertama ke kaki gunung mengambil masa lebih 5 jam. Selain bomber, operasi menyelamat turut disertai Jabatan Pertahanan Awam Jepam, Kulim, Jabatan Perhutanan serta penduduk setempat. Malaysia perlu menyertai perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA bagi menikmati layanan keutamaan yang ditawarkan negara-negara anggota. Ia terutamanya bagi 4 pasaran baharu yang tidak mempunyai perjanjian perdagangan bebas FTA dengan Malaysia, iaitu Amerika Syarikat, Mexico, Peru dan Kanada. Any market opening measures means exporters will have opportunity to go into new markets. If markets are closed, then it's difficult for our exporters to be going into those markets. And if we are out of the TPP and our competitors are in the TPP and they get preferential treatment, then it means that our exporters will be disadvantaged. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri forum mengenai TPPA, Anjuran Persatuan Ekonomi Malaysia. Kata beliau, akses pasaran bagi barangan dan perkhidmatan merupakan sebab utama Malaysia mahu menyertai TPPA. Di bawah perjanjian ini, Amerika Syarikat telah bersetuju untuk menghapuskan 90% tarif sedia ada. Kanada 95%, manakala Mexico dan Peru masing-masing 80%. Dalam pada itu, ringkasan teks TPPA setebal 595 muka surat yang diterjemah kepada bahasa Malaysia akan diedarkan mulai esok. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, langkah tersebut sebagai sebahagian daripada usaha menyalur maklumat mengenai manfaat TPPA kepada rakyat. Ini penting juga kerana dokumen TPP dalam bahasa Inggeris dan bahasa rasmi bahasa Malaysia. Maka harapan kita dengan adanya 2 buku ini maka akan membantu rakyat memahami TPP. Harapan kita ialah apabila kita pergi ke Parlimen, maka sebahagian besar rakyat Malaysia sudah pun dapat maklumat yang jelas dan seimbang. Beliau bercakap selepas merasmikan buku ringkasan penerangan TPPA, jawapan kepada kebimbangan, salah faham dan tuduhan. Ditanya mengenai penerimaan TPPA oleh ahli Parlimen Pembangkang, Datuk Seri Mustafa berkata pemahaman mereka mengenai perjanjian perdagangan tersebut semakin baik. Pada pandangan saya, mereka lebih memahami TPP dan banyak soalan ditanya oleh mereka. Pada pandangan saya, apabila kita berjumpa ini, walaupun mereka membangkang, secara keseluruhannya nampak mereka ini faham betapa perlunya kita terlibat dalam TPP. Sama ada mereka mengundi for ataupun against, itu serah dari mereka lah. Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan membahas dan mengundi mengenai TPPA dalam sesi khas selama 3 hari bermula 26 Januari. Bank Rakyat berhad menyiasatkan pembiayaan peribadi A-nya meningkat sebanyak 20 hingga 25% tahun ini berbanding 1.3 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu. Menurut Ketua Pegawai Operasinya Muhammad Khairuddin Arsyad, fokus akan diberikan untuk meningkatkan pembiayaan bagi syarikat-syarikat swasta. Setakat ini 90% daripada portfolio pembiayaan peribadi A Bank Rakyat terdiri daripada kaki tangan awam. Memperluaskan lagi base untuk pelanggan kita ni, sebab orang luar kadang-kadang lihat kita seperti bank yang beri pembiayaan pada kaki tangan kerajaan saja.
ianya merupakan tidak benar. Jadi kita ingin mempromosi produk ini kepada pihak swasta. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian hadiah kempen Realizing Dream dan pelancaran hak pasukan jualan Bank Rakyat. Penubuhan hak pasukan jualan ini merupakan salah satu strategi bank itu untuk meningkatkan penembusan pembiayaan peribadi dalam syarikat-syarikat swasta. Penyedia platform crowdfunding equity terbesar di Asia Tenggara, Crowdo, telah melancarkan operasinya di Malaysia. Pengasas dan ketua pegawai eksekutifnya, Leo Shimada, berkata setakat ini terdapat kira-kira 700 syarikat tempatan yang mendaftar dengannya. We specifically target high-growth companies in consumer-facing industries. And the reason for this is because two reasons. One is because these are usually the sectors which embrace equity crowdfunding quickly in other markets that we look at. And secondly, because these are the businesses which are so important to economic growth here in Malaysia as well. Crowdfunding equity menyokong syarikat permulaan untuk berkembang dan merupakan platform terbaik untuk mengumpul dana. Pelabur berminat boleh mendapatkan senarai dan maklumat profil lengkap syarikat yang mendaftar dengan nilai pelaburan minima RM3,000 dalam bentuk equity. Crowdo yang mempunyai pengalaman luas dalam keusahawanan dan pelaburan permulaan telah membantu projek di 6 benua meraih dana daripada 70 negara seluruh dunia. Sistem penyampaian mengenai indeks harga pengguna CPI akan ditambah baik bagi memastikan pengguna dapat memahami kepentingan indeks itu sebagai satu daripada usaha menangani kesan kenaikan kos sara hidup. Bagi tujuan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK telah berbincang dengan pelbagai pihak untuk membuat analisis CPI secara terperinci. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin yakin indeks yang diberi itu benar-benar mengikut standard antarabangsa dan boleh diterima pakai rakyat di negara ini. Kalaupun saya nak sebut dari segi kedudukan inflation, ianya mestilah kita lihat keseluruhan dari segi apa yang basis yang telah pun kita ambil. Walau bagaimanapun saya percaya ia merupakan satu analisa yang dibuat secara terperinci yang semua rakyat patut menerimanya. Cuma kadang-kadang kala the real impact kepada sesuatu perkara itu berbeza bila kita lihat dari segi contohnya transportation. Saya dah buat perbincangan. Datuk Seri Hamzah ditemui media selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KPDNKK di Putrajaya. 265 warga KPDNKK menerima anugerah itu. Sempena pelaksanaan pembayaran tol secara elektronik di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA, rebat 10% akan diberi kepada pengguna kenderaan kelas 1. Tawaran selama 2 bulan itu khusus untuk pengguna di Plaza Tol Seri Muda dan Plaza Tol Alam Impian. Menurut kenyataan media, projek lintasan Shah Alam Sendirian Berhad, pengendali LKSA, tawaran itu ditawar kepada pengguna rangkaian kad Touch and Go, kad Zing dan MyCard. Ketua Eksekutif Kumpulan Pro Lintas, Datuk Zainuddin A. Kadir menjelaskan penebusan boleh dilakukan di kaunter Pusat Khidmat Pelanggan LKSA di kedua-dua tol tersebut mengikut ketetapan tempoh transaksi dan tarikh penembusan seperti tertera. Pengguna juga dinasihatkan untuk mendapatkan kad Touch and Go secara percuma dengan kadar kredit RM5. Unit SmartTag juga ditawar harga istimewa RM99 dengan tambah nilai kad Touch and Go minima RM20. Tangan memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Namun jika tangan si penerima bukanlah mereka yang sepatutnya mendapat bantuan, boleh timbul rasa tidak ikhlas atau was-was dalam kalangan si pemberi. Di Johor Bahru, kepesatan pembangunan ibarat lubuk rezeki buat golongan pengemis yang rata-rata bukan warga negara. Anas Muhammad Nur ada butirannya. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor Bahru sering mengadakan operasi bagi membersihkan bandaraya itu daripada kutu rayau atau pengemis. Menurut Pegawai JKM Johor Bahru Manayi Ibrahim, pengemis tempatan akan dibantu untuk memulakan kehidupan baru dengan memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Tetapi pengemis asing kini didapati semakin meningkat. Ini bukan bermaksud
jumlah pengemis itu meningkat. Tapi sebenarnya kekerapan operasi yang kita buat mengakibatkan peningkatan jumlah pengemis. Jadi pengemis-pengemis ni sebenarnya kalau kita nak kira kan datang daripada berbagai-bagai lapisan masyarakat lah. Melayu, Cina dan India. Bagaimanapun sejak kebelakangan ni jumlah pengemis yang ketara ialah warga negara asing. Warga negara asing ni kebanyakannya datang daripada negara Cina, Vietnam, Thailand dan juga Myanmar. Jadi masalah kita sekarang ni untuk menangani masalah pengemis warga negara asing khususnya lah daripada Rohingya atau Myanmar ni. Kami turut meninjau ke Pasar Malam Lakin dan jejantas menghubungkan Johor Bahru City Square dan bangunan Sultan Iskandar. Ada yang menghilang sejurus ternampak kelibat kenderaan RTM ke lokasi. Ada juga yang membiarkan sahaja gambar mereka diambil. Percaya dan boleh tak percaya. Kita terpaksa tengok dia punya dokumen dia, alasan dia minta sedekah tu macam mana. Kebanyakannya warga asing kan? Warga asing. Sebab warga asing ni biasanya dia datang ke Malaysia ni, banyak orang Malaysia murah hati bagi sumbangan lah. Itu saja. Jadi pendapat saya, kalau boleh kita siasat beritahu pada pihak kebanyakan masyarakat dia. Ada yang percaya, ada yang tak ada percaya. Ya, abang sendiri rasa terganggu tak? Kita tengok dia orang ada juga lah, terganggu juga lah. Sebab apa kita tengok ada orang lain hantar, orang ambil kesempatan. Kebanyakannya orang sini tu tak yang apa tengok? Kebanyakan campur lah. Kadang ada orang sini, orang sana pun banyak. Takut tu je yang menipu tu. Udah abang sendiri, abang pernah memberi pada... Ada, pernah beri. Abang yakin dengan dia orang? Kadang separuh. Sebab banyak yang orang Melayu kita ke, orang Malaysia ke orang luar banyak? Banyak ada yang Malaysia. Dekat sini biasa kat pasar-pasar malam ke kat mana abang jumpa? Pasar malam lah banyak. Pasar malam. Biasa gunakan taktik apa? Tak tahu pula, kadang minta masjid, rumah masjid. Kadang sekolah tu memang tak percaya lah. JKM Johor Bahru mengadakan operasi 4 kali sebulan. Selain operasi mengejut, jika ada menerima aduan ke pejabat mengenai kemunculan pengemis ini. Selepas diselamatkan, mereka akan ditempatkan sementara di Anjung Singgah dan dihantar ke Desa Binadiri Mersing atau Jerantut Pahang jika tidak dituntut waris. JKM menyasarkan sifar pengemis menjelang tahun ini atau sekurang-kurangnya penurunan sehingga 90%. Kerajaan Negeri Kelantan beri lampu hijau. Lampu hijau untuk tujuan apa? Perinciannya dalam segmen sukan bersama Muhammad Syarizam. Awal, silakan. Syah. Stadium Sultan Muhammad keempat pasti menonjol dengan warna merah jambu. Terima kasih Hanim dan Ivan. Info Sukan Nasional 8 hari ini dimulakan dengan hasrat The Red Warriors mahu berbelanja besar musim ini semakin jadi realiti apabila Kerajaan Negeri Kelantan bersetuju menukar warna Stadium Sultan Muhammad keempat kepada warna merah jambu. Persetujuan dicapai selepas Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA Tan Sri Anwar Musa mengadakan perbincangan dengan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob yang juga pengurusi Perbadanan Stadium Kelantan PSK. Penukaran warna Stadium Sultan Muhammad keempat kepada warna merah jambu adalah salah satu syarat yang ditetapkan oleh syarikat kosmetik Vida Beauty Sendirian Berhad bagi menaja The Red Warriors. Satu lagi syarat ialah nama pasukan Kelantan ditukar kepada Pamuga Kuputih The Red Warriors. Vida Beauty bersetuju menaja skuad bola sepak Kelantan sebanyak RM16 juta bagi 2 musim ini dan musim 2017. Fasa kedua latihan pusat skuad projek Sukan C 2017 tampak masih belum ada hala tuju buat Frank Bernhard. Hanya yang menjadi fokus pengendali kelahiran Jerman itu ketika ini menilai tahap kecergasan pemain. Mengakui proses pemilihan pemain memerlukan masa yang lama, malah ia tidak dilaksanakan dengan awal. Malah, pengurusan FAM masih belum memutuskan program terhadap skuad projek 2017. Justru, Bernhard menggunakan caranya tersendiri untuk menilai dan memilih pemain. To manage this, actually you should last year already
fix a group of player, a pool of player where I can choose from, but this is not existing, so I have to find out myself which players we can use and which not. And the easiest is to see matches. Pemilihan secara teliti hanya akan dijalankan ketika saingan Liga berehat untuk memberi laluan kepada aksi antarabangsa seperti yang ditetapkan dalam kalender FIFA dan ketika bulan puasa. Bagi 2016, Bernhard berpendapat masa untuk beliau mencari pemain adalah cukup. Seperti sesi latihan fasa pertama awal Januari lalu, Bernhard lebih memberi tumpuan terhadap tahap kecergasan. 18 pemain yang melaporkan diri bagi fasa kedua, manakala selebihnya melaporkan diri pada Selasa. Juara Piala Malaysia, Selangor tampil lebih mantap musim ini apabila gandingan pemain baru dan pemain lama semakin menampakkan keserasian. Tugas berat menanti Red Giants apabila bukan saja perlu berhadapan dengan saingan Liga Malaysia tetapi bakal beraksi dalam Piala AFC. Ketua Jurulatih Selangor, Zainal Abidin Hassan, tidak gentar dengan apa yang menanti apabila percaya kemampuannya dengan adunan pemain baru musim ini selain pengalaman yang dimiliki ketika mengendali Pahang. Walaupun pasukan baru bersama kurang seminggu selain ada yang baru melapor diri, dia yakin sedikit masa lagi persefahaman itu akan dapat dibina antara pemain dalam mencapai matlamat mereka. Alhamdulillah, ada pemain yang maintainkan fitness mereka dan ada yang masih lagi terkejar-kejar untuk tahap kecergasan. Bagaimanapun memang ini masih awal bagi mereka selepas cuti yang boleh dikatakan lama, dan apa yang penting tiap-tiap pemain kita mesti cepatkan kecergasan mereka supaya kita pergi ke peringkat yang kedua, iaitu membentuk pasukan. Menjelang musim baru Liga, Red Giants juga akan mengatur beberapa perlawanan persahabatan bagi menguji keberkesanan pasukan. Sedar dirinya bakal dibandingkan dengan jurulatih terdahulu, Zainal nyata tidak mahu ambil peduli dan optimis dengan pasukan barunya ini. Katanya sesiapa yang bersama Selangor harus berani menghadapi pelbagai cabaran dan menerima pelbagai risiko mendatang. Tambahan Selangor merupakan antara gergasi bola sepak tanah air yang sentiasa menjadi perhatian. Seterusnya, persiapan Pulau Pinang menjelang saingan Liga Super semakin mantap apabila berjaya menewaskan pasukan berstatus kelab PKNS FC 5-3 dalam aksi persahabatan pramusim di Stadium Bandaraya malam tadi. Pulau Pinang yang minggu lalu tewas kepada Velcro FC bangkit untuk menebus kekecewaan. Seawal minit keempat, tuan rumah berada di depan apabila pemain tengah Fauzan Zulkifli yang tidak dikawal berjaya merembat masuk bola ke gawang untuk gol pertama. 6 lagi gol menyusul di babak pertama. 5 dihasilkan oleh Pulau Pinang, manakala 2 lagi oleh PKNS. Di babak kedua, PKNS berjaya menambah 1 lagi gol menerusi pemain importnya, Gabriel Miguel Guerra, menerusi sepakan penalti minit ke-62. Walaupun menang selesa, Ketua Jurulatih Pulau Pinang, Jackson Ferreira Tiago, tidak mahu mendawit dada kerana skuadnya masih belum lengkap sepenuhnya. Beliau masih lagi mencari kesebelasan utama Harimau Kumbang. Coba menekan lawan, memberi sebuah tekanan kepada lawan dan kita bisa lebih agresif dan lebih cepat untuk bisa masuk daerah pertahanan lawan. Saya rasa itu yang menjadi poin yang positif dalam game malam ini ya. Kalau soal hasil saya rasa masih terlalu awal untuk kita bisa melihat tim kita sudah siap atau tidak. Sukan Media Majlis Sukan Negara MSN yang ditunggu-tunggu pengendali media kembali selepas mengalami sedikit perubahan tarikh. Tamasya sukan yang sepatutnya berlangsung Disember setiap tahun lalu, kini akan dilangsungkan pada bulan Januari setiap tahun. Sukan Media MSN yang bermula sejak tahun 2008 kembali buat edisi ke-8 dalam menyemarakkan lagi semangat kerjasama di kalangan media sukan tanah air. Selain itu, penganjuran sukan ini juga menjadi satu wadah buat pengamal media untuk bersantai bersama rakan-rakan lain selepas setahun bertungkus lumus membuat liputan. 4 acara akan dipertandingkan dan yang menjadi tumpuan pastinya acara bola sepak dan juga tenpin bowling. Acara tenpin bowling dan karaoke akan berlangsung pada 30 Januari, acara bola sepak berlangsung pada 31 Januari depan. Tahun 2014 menyaksikan 200 penyertaan pengamal media tanah air yang terdiri daripada 17 pasukan. Sukan Nasional 8 berakhir di sini dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan Hanim dan Ivan. Silakan. Terima kasih. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob menafikan dakwaan Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia PEKAP
mengenai aktiviti pembalakan di hutan simpan kekal Lentak. Aktiviti pembalakan itu didakwa menjadi punca berlaku kejadian banjir lumpur di kilometer 52.4 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada 11 November tahun lepas. Kawasan yang dibangkitkan Presiden Peka Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil merupakan kawasan projek pembinaan mini hydro yang diluluskan kepada PASDAC Holdings Berhad yang telah memohon untuk mengeluarkan kayu pada 4 Januari 2013. Dia rujuk kepada yang di Lentang itu iaitu projek mini hydro green technology yang dibuat oleh PASDAC Holdings, fungsinya inti besar untuk membuat mini hydro Sungai Benos. Laluan yang kita buat itu untuk laluan pipe dan laluan kabel. Nanti saya bacakan. Bukan untuk kegiatan balakan hutan. Jadi saya tengok bila saya diam ni nampak seolah berluasa lah. Berita bohong, fitnah. Sebelum lesen pembalakan dikeluarkan, perbincangan melibatkan PASDAC, Jabatan Pengairan dan Saliran, Pejabat Tanah dan Galian, JKKK Janda Baik, Pejabat Hutan Daerah Bentong, Juru Runding dan Kontraktor dan persetujuan sudah dicapai sebelum lesen dikeluarkan. RM13 juta diperlukan untuk melencongkan Sungai Telemong, Hulu Terengganu dalam usaha mengatasi masalah banjir musim tengkujuh. Peruntukan tersebut akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-11 selepas Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melakukan kajian. Sungai sepanjang 72 km itu perlu diberi perhatian segera bagi mengatasi masalah setiap kali musim tengkujuh. Penduduk kampung Bukit Taduk, Kuala Ping, Kepah, Nibong dan Tok Lawit yang terletak berhampiran sungai berkenaan sering diarah pindah kerana kawasan rumah mereka ditenggelami akibat limpahan air sungai. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Hamid Samuri memberitahu tindakan jangka panjang yang perlu diambil adalah melencongkan Sungai Telemong dengan Sungai Cepuh. Dan jangka masa pendek tadi saya minta pihak JPS supaya tengok balik. Mungkin kalau hujan yang tidak berapa serius, sekitar bawah 200 mm ke bawah, 200 mm sehari ke bawah, nantilah berlaku banjir di kawasan yang rendah seperti di Kampung Telemong ini. Itu akan sungguhnya akan boleh dibuat untuk penyelesaian jangka masa pendek, supaya rakyat tidak tertekan dengan bebanan dan masalah banjir di sini. Beliau sebelum itu mendengar taklimat banjir Sungai Telemong oleh JPS Terengganu di Kampung Bukit Taduk, Hulu Terengganu. Turut hadir Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Jalani Johari yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Paras biasa Sungai Telemong adalah 16.5 meter, paras amaran pada 19.3 meter, manakala bahaya 20 meter. Tahun lalu paras bahaya pernah dicatatkan dengan bacaan hampir 20.8 meter. Ia mendatangkan kerugian apabila harta benda mereka dihanyutkan air. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia turut mengambil langkah awal bagi mengatasi masalah terputus hubungan telekomunikasi. Apabila berlaku banjir, masalah utama ialah masalah komunikasi, dan antara perancangan yang kita akan laksanakan ialah kita akan menaikkan ketinggian menara yang ada, perkasakan. Kerana sekarang ni kita tahu kadar ketinggian menara adalah antara 200 hingga 250 kaki. Jadi setengah-setengah tempat tu apabila berlaku banjir, jadi air yang tinggi tidak memungkinkan perjalanan elok liputan. Jabatan Pelajaran Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD akan diberi kuasa penuh untuk mengambil tindakan tegas dalam menangani dan membendung kes salah laku pelajar. Antaranya kes penyalahgunaan dadah dan aktiviti tidak bermoral. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid, kuasa itu membolehkan JPN dan PPD bertindak tegas menangani lebih awal kes tersebut sebelum ianya menjadi parah. Sebelum melaporkan kepada JPN, PPD akan menyiasat sesuatu kes itu secara menyeluruh. Manakala di peringkat sekolah, penglibatan ibu bapa dibuat menerusi Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG.
Tapi kadang-kadang out of control lah sebab benda tu berlaku di luar daripada sekolah. Sebenarnya tak spesifik tak ada lah kan. Sebab banyak dah kurikulum pun. Wah lah budak nak baca pun kurikulum kan. Tapi basic kepada benda tu sebenarnya public dah tahu. Beliau ditemui media pada Majlis Sumbangan Insentif Murid Cemerlang Ujian Pencapaian Sekolah Rendah UPSR 2015 Daerah Padang Terap di Kuala Nerang, Kedah. Lempeng atau pancake antara makanan yang amat sinonim dengan masyarakat di negara ini, dan seorang anak muda di Selayang mengambil inisiatif menjual lempeng di sebuah kafe. Dan Ivan, 4 jenis lempeng pelbagai perasa. Ia dihias dengan pisang dan krim untuk menambah kelazatannya. Visual demonstrasi menyediakan lempeng itu mengakhiri Nasional 8 malam ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saksikan bersama.